صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adab zahir, yakni adab zahir murid kepada guru. Apabila seseorang itu mempelajari ilmu tasawuf dengan seorang guru, bermakna dia menyerahkan dirinya kepada guru dia. Dan seseorang yang belajar ilmu tasawuf dengan gurunya, bermakna dia mestilah mengikuti ataupun mentaati apa yang gurunya perintahkan kepadanya. Kerana dia kena faham bahawa apabila dia belajar ilmu tasawuf dengan seorang guru, bermakna dia inginkan penyucian hatinya. Kerana guru tasawuf ini di antaranya dia menyucikan hati-hati anak buahnya, ataupun membersihkan rohaninya. Maka di antara adab zahir, bagaimana yang kita ketahui, di antaranya mendapat barakah ataupun mendapat ketinggian maqam adalah disebabkan ada adabnya dengan guru. Seorang yang tidak ada adab dengan guru, maka pasti dia tidak akan sampai kepada Allah. Orang yang tidak ada adab dengan guru, pastilah akan terhalang untuk mendapat limpahan daripada gurunya. Yang pertama, adab zahir mengikuti arahan dan juga mentaati syekh. Syekh yang dimaksudkan ini syekh tarikat, syekh tarekah ataupun guru sufi. Maka dia mengikuti arahan dan mentaati syekh, sama ada berupa suruhan ataupun tegahan. Maka apa-apa yang guru perintah, dia mesti kena taat. Dia tidak boleh langgar, dan apa-apa yang guru arah kepadanya hendaklah dia buat. Dan dia tidak boleh membahaskannya. Tidak boleh membahaskannya. Kerana guru tadi kadang-kadang sesuatu arahan yang diberi oleh guru tadi melihat kepada keadaan anak muridnya. Jadi kadang-kadang walaupun arahan dia itu ataupun tegahan dia itu seolah-olah melanggar sunnah. Seperti guru tadi melarang memakai serban, ataupun guru tadi melarang memakai jubah. Sedangkan serban itu sunnah Nabi, sedangkan jubah itu pun sunnah Nabi. Tapi guru itu larang, kamu tidak boleh pakai serban, contoh, kamu tidak boleh pakai jubah. Lalu zahirnya nampak bercanggah dengan sunnah Nabi. Tetapi padahal gurunya tadi melihat dari segi batin, bukan melihat dari segi zahir. Zahirnya memang benar ini adalah sunnah Nabi, tapi penglihatan batin guru tadi adalah melihat bahawa anak murid dia ini kalau dia memakai jubah, mungkin akan timbul riak dalam hatinya. Anak murid dia kalau dia pakai serban, mungkin dia berasa dia hebat. Jadi penglihatan rohani guru tadi dapat membaca keadaan anak murid, lalu dihalang tadi memakai jubah ataupun serban sebagai contoh, bukan menghalang menolak sunnah Nabi, tidak. Tetapi melihat kepada batin anak murid tadi. Lalu segala arahan dan juga segala apa yang diperintahkan oleh guru tadi hendaklah dia mentaati, iaitu seperti pesakit mengikuti arahan doktor. Kerana doktor itu tahu orang yang sakit ini, dia punya penyakit macam ni. Dia tidak boleh buat macam ni. Sepertinya guru tadi melarang kamu ini tidak boleh makan makanan yang manis-manis. Bukan guru tadi itu nak menyesal pesakit tadi supaya sesa dia biar dia tak boleh makan manis-manis pada muka dia, tidak. Tapi tujuan dia untuk menyelamatkan dia. Jadi zahirnya memanglah seolah-olah menekan pesakit tadi. Kamu tidak boleh makan yang berminyak-minyak, ataupun kamu tidak boleh makan makanan yang manis-manis. Tak boleh makan yang pedas. Pedas. Kenapa doktor kata macam tu? Kerana doktor melihat pada pesakit ni. Tapi orang lain tak apa nak makan.
Sebab apa? Sebab ini memang tugas doktor. Kerana doktor melihat zahir, orang lain melihat apa salahnya makan. Orang lain makan tak ada apa-apa. Tetapi doktor tadi memahami bahawa orang ini ada penyakit. Jadi penyakit ini menyebabkan dia tidak boleh makan makanan-makanan yang macam ni. Maka doktor tadi mesti larang. Supaya jangan buat macam tu. Jangan makan. Maka demikianlah guru-guru tasawuf, guru-guru sufi, dia melihat dari segi batin bahawa anak murid dia ini dari segi batinnya tidak boleh lagi. Sama ada tidak boleh lagi diberi bai'ah, sama ada tidak boleh lagi menyuruh supaya berkhidmat dengan dia, ataupun tidak boleh lagi melakukan perkara-perkara demikian. Bahkan ada guru yang tasawuf, guru sufi, dia sampai dia melarang. Ada yang melarang jangan sembahyang malam. Pelik ni, jangan sembahyang malam. Sedangkan Nabi suruh sembahyang malam. Jangan kamu sembahyang tahajud. Bagi kamu tak payah sembahyang tahajud. Sebab guru tadi tengok, setiap kali dia sembahyang tahajud, dia cerita ke orang. Setiap kali sembahyang tahajud, dia cerita sama ke orang. Jadi guru dia tengok, tak boleh orang ni. Saja-saja dia bangun malam-malam. Kerana di situ ada ujub dalam perbuatan dia. Lalu guru tadi larang. Bila guru tadi larang, kena taat. Kena taat dengan perintah guru tadi. Ini pengajaran sufi. Sebab tu pengajaran sufi tak selalu melahirkan anak murid yang betul taat pada guru. Berbeza dengan fiqh memberi akal saja. Tapi dari segi tasawuf, hendaklah kalau betul-betul nak belajar dengan guru tasawuf, bermakna menyerahkan diri. Kita dah jumpa dengan syekh, kita pun serah diri pada syekh. Apa yang syekh nak buat. Sehingga kan zaman-zaman dulu, kalau orang-orang tua dahulu, kuatnya pengaruh tasawuf ini, orang tua-tua dahulu, kalau dia hantar anak dia ke sekolah ataupun hantar ke guru pondok, cikgu-cikgu, dia kata apa? Dia kata, saya serahlah anak saya ke ustaz, saya serahlah ke tak buat apa-apa. Serahlah. Ini adalah ajaran tasawuf sebenarnya. Ajaran tasawuf mana melekat lagi hari ini. Hari ini tak boleh. Dulu begitu, hari ini tak boleh. Kalau guru marah sikit, ayah pergi serang. Ayah pula balik serang pula. Ayah berlawan. Kecuali guru tadi memang melampaui batas tu lain lah. Tapi guru tasawuf dia tak akan buat perkara yang melampaui batas. Kerana guru tasawuf dia tidak boleh bertindak atas nafsu dia. Dia bertindak atas rohani dia. Dia bertindak atas nafsu balik. Kalau dia pun tengok nak marah, dia tengok ni nafsu, dia dah boleh marah. Tahan dulu. Kerana ini nafsu. Tapi kalau kata ini perlu marah, datang warid dia main rasa. Kalau dia tak marah pun mari rasa kena marah orang gini. Mari tak. Ni marah. Dia pun marah mengikut rohani dia, bukan mengikut nafsu dia. Maka tidak mesti kena terima apa yang guru tak dilarang, apa yang guru tak disuruh, apa yang guru tak ditegah. Inilah adab zahir. Anak murid tadi kena taat. Kena taat apa yang guru tadi perintahkan kepadanya. Bagi guru tasawuf tadi tidak boleh mengambil anak murid tadi untuk berkhidmat kepada dia, untuk mengambil kesempatan. Kesempatan saja-saja je, tidak. Kecuali dia suruh khidmat atas sebab dia. Sebab orang ni mungkin ilmu dia payah. Nak bagi ilmu dia, nak beri amalan tu dapat barakah melalui benda ni. Dari melalui ni rasa kasih. Bila rasa kasih mudah sampai barakah kepada anak murid tadi. Ini maka guru tadi dia kena memberi arahan, mengikut perkara ataupun mengikut perkara yang memberi kebaikan kepada anak murid. Jadi anak murid jangan duduk susah. Jangan duduk mendapat ni, duduk mentakwil ataupun mengkritik guru tadi. Maka perbuatan tadi menyebabkan ini dia tidak ada adab dengan guru. Bila tidak ada adab, maka tiada manfaat dia belajar dengan guru tasawuf tadi. Baik, kita tengok yang kedua, hendaklah sentiasa tenang dalam tempat majlis ilmunya. Hendaklah sentiasa tenang dan tetap dalam majlisnya. Tak kira majlis ilmu ke majlis je, tempat pergi tenang. Maknanya hendaklah murid tadi tenang, jangan buat serabut kepada guru dia, dan tetap dalam majlisnya. Kena ada dalam keadaan tetap saja dengan majlis dia. Jangan bertongkat dagu. Tongkat dagu pun tidak boleh dalam pengajaran ilmu tasawuf. Dan jangan bersandar. Bersandar hanya bagi saya kecuali uzur. Kerana saya pergi di tempat Syekh Muhammad Alawi Maliki. Syekh Muhammad Alawi Maliki ini di Mekah. Dia ada khas, belakang dekat dinding tu ada kursi. Ada kursi. Kursi ini bagi orang kawan-kawan tua, orang-orang tua. Orang tua-tua saja. Jadi orang muda kita tengok memang tidak ada seorang orang tua duduk, orang muda duduk situ. Jadi hak ni khas untuk orang yang uzur duduk menyandar sikit. Duduk menyandar. Itu dibenarkan. Kalau guru benarkan tadi, tidak mengapa. Kalau uzur itu lain. Tapi uzur pun kena beritahu. Dia tidak boleh main-main dalam majlis ilmu.
Bercakap pun tak boleh. Jadi bila guru dia bercakap, dengar suara dia. Itu pun tidak boleh. Maka berlaku dalam satu ketika dalam majlis ilmu Imam Malik. Masa majlis ilmu Imam Malik, Imam Syafi'i ada datang. Bila Imam Syafi'i duduk dalam majlis ilmu, Imam Syafi'i duduk belakang. Masa kalau tak silap, itulah pertama kali Imam Syafi'i duduk dalam majlis ilmu Imam Malik. Imam Malik ni katanya digambarkan seorang yang tegas. Imam Malik tegas dalam penyampaian dia. Dan bila dia mengajar ilmu, dia akan memakai pakaian yang hebat. Pakai jubah 2 lapis 3 lapis tu. 2-3 lapis wallahu a'lam lah. Dia pakai baju memang jubah yang hebat. Comel-comel, lepas tu segak orangnya orang comel. Dengan serban yang kemas, dengan jubah dalam lagi, luar lagi. Lepas tu dengan geridak lagi. Dia pakai pakaian yang hebat. Tapi masa dia menyampaikan ilmu saja. Sehingga kan khalifah pun tengok Imam Malik gerun. Nampak hebat Imam Malik dalam menyampaikan ilmu. Ini berlaku pada Imam Malik. Tapi satu hari tu Imam Syafi'i datang dalam majlis ilmu dia. Imam Syafi'i duduk belakang, dan itu adalah kuliah yang pertama Imam Syafi'i dalam majlis Imam Malik. Jadi orang mendengar kuliah ilmu Imam Syafi'i dengan apa ni, dengan kuliah Imam Malik dengan tenang, dengan khusyuk. Tetapi Imam Syafi'i duk main di belakang. Dia ambil macam ke lalang sikit, duk tulis. Duk tulis. Jadi Imam Malik tengok, tapi Imam Malik terus menyampaikan ilmu. Badak tahu lagi. Habis dah belakang tu. Habis majlis ilmu dah habis. Imam Malik panggil anak buah dia. Tolong panggil awak belakang tadi, aku nak jumpa dia. Ini adab. Kalau orang pertama mari tak boleh cekah, marah. Di mana tahu lagi. Orang tahu, dia kata ustaz ni tak boleh. Menyandar tak boleh. Kalau saya memang menyandar saya tidak suka. Bercakap pun tidak boleh. Kalau boleh masa kita cakap, tambah dengan suara lain dah. Suara lain tidak mahu lagi dengar. Jadi tidak mahulah dengar. Nak cakap isyarat je. Jadi tidak mahu lagi bercakap, tidak mahu lagi berdoa, tidak lalu kita kaki jolo-jolo pun tak apa. Kerana ini adab tidak ada. Jadi dalam keadaan macam tu, oleh kerana Imam Syafi'i orang yang pertama mari, lalulah dia kata, panggil dia. Ini habis kuliah tau. Kalau orang lama, Imam Malik tegur lalu situ. Lepas daripada tu dia pun panggil, Imam Syafi'i pun datang. Lalu Imam Malik pun kata, kamu ini kelihatan seperti orang yang baru. Kata, ya memang baru sampai. Tadi masa kuliah saya tadi, masa saya menyampaikan ilmu tadi, saya melihat kamu bermain-main. Kata Imam Malik. Imam Syafi'i pun terkejut. Dia kata, wahai Imam, saya tidak bermain-main. Habis tu yang kamu buat benda tu, saya menulis. Kamu tulis apa? Saya tulis hadis di tangan saya. Hadis di tangan saya. Imam Malik tengok, mana hadis? Tengok hadis ada tangan, tulis di tangan, main-main. Abi rata duk tulis-tulis gitu. Tak ada, dia main-main gitu je. Jadi Imam Malik mana hadis, tengok dalam tangan, tak ada benda. Lalu Imam Malik pun kata, kalau mu kata mu hafal hadis, kamu tulis hadis, cuba baca hadis. Imam Syafi'i membaca daripada awal hingga akhir hadis yang disampaikan oleh Imam Malik dalam majlis ilmu tadi. Bila disampaikan majlis ilmu tadi dalam keadaan macam tu, barulah Imam Malik tengok orang ni, budak ni memang budak yang hebat baru pertama kali. Lalulah dijadikan Imam Syafi'i itu adalah orang yang merupakan anak angkat dia dan murid dia. Imam Syafi'i ni anak murid pada Imam Malik. Tapi lepas pada tu pun Imam Malik adalah orang yang suka beradab dalam majlis ilmu. Walaupun kalau dia main pun tak apa dah. Sebab Imam Malik tahu dah, perangai dia memang ilmu dia memang hebat. Sekali cakap hadis masuk dalam otak, sekali cakap hadis masuk dalam otak. Kalau main pun masuk kat dalam otak. Tak kisah dah. Tetapi dia tetap lagi beradab. Kerana apa? Ini adab sufi dalam kita mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Maka dia kata di sini, jangan bertongkat dagu. Jangan bertongkat dagu dan jangan bersandar. Bersandar ini bagi saya bersandar kecuali dalam keadaan uzur. Uzur itu lain. Tetapi lepas bersandar kena maklum. Minta maaf ustaz, saya bersandar tadi sebab saya uzur. Tak apa. Tapi cari jalan. Jangan dah tahu tak apa, duduk depan kali nyandar. Dah comel. Itu tambah lagi tu. Ada belakang sikit sandar-sandar. Sebab atas dasar uzur. Jangan menguap. Menguap. Kalau menguap pun, kalau boleh tahan. Nawi nampak kita pun menguap. Walaupun kita dalam keadaan itu mengantuk ketika itu. Lebih-lebih lagi jangan tidur. Dan tidur dalam majlis ilmu tidak boleh tidur.
dalam majlis ilmu. Lepas tu ada guru tu dia panggil, "Awak nak belajar dengan saya?" Kalau nak belajar dengan saya sebelum subuh. Dia nak test anak murid dia. Belajar dengan saya sebelum subuh. Ada seorang anak murid itu dia pergi dengar dalam satu khutbah. Jadi khutbah tadi, dia kata dia ramai dah dengar orang berkhutbah, tapi satu hari tu datang seorang syekh. Syekh tadi berkhutbah dengan bahasa yang mudah saja. "Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu meninggalkan sembahyang. Nanti Allah Taala muka kepada kamu, azabkan, kita akan masuk dalam neraka." Macam tu je. Tapi menangis orang. Dia punya kesan dia, kata-kata biasa je. Tetapi perkataan yang biasa ini memberi kesan. Jadi bila memberi kesan ni, seorang anak murid ni dia tengok. Dia tengok kepada seorang anak murid dia tengok kepada guru dia ni. Orang ini menyampaikan ilmu, memberi kesan ke dalam hatinya. Menyampaikan khutbah, memberi kesan dalam hatinya. Lalu murid tadi ni nak pergi belajar dengan dia ni, dengan tok guru dia. Nak pergi belajar dengan tok guru dia. Jadi lepas daripada khutbah Jumaat, guru tadi pun lari. Bila guru tadi lari, anak murid dia pun kejar, cari ikut sampai kepada rumah guru tadi. Sampai kat rumah guru tadi, lalulah guru tadi masuk, dia pun ketuk pintu. Pintu tak buka. Ketuk pintu sekali, beri salam. Lepas tu ketuk pintu, tak ada buka, senyap. Lepas tu ketuk pintu lagi. Beri salam yang kedua, ketuk pintu lagi, senyap lagi, tak jawab. Padahal guru tadi baru masuk dalam rumah tadi. Dan anak murid tu tahu memang dia ni, memang apa ni, guru ni ada dalam, baru masuk tadi. Kemudian dia pun ketuk pintu yang ketiga. Dia beri salam yang ketiga, ketuk pintu. Bila ketuk pintu yang ketiga, senyap. Lalu dia kata 3 kali dah, tak boleh lah. Dia pun balik. Masa dia pusing belakang tu, tiba-tiba buka pintu. Dia pun panggil, "Wahai anak, mari sini." Dia pun mari. "Kenapa kamu ikut saya?" Kata, "Sebab saya ni nak belajar." Macam tu masuk dalam rumah. Kata syekh tadi, guru tadi, "Saya tidak menerima anak murid. Saya sudah tidak mahu lagi terima. Saya tidak terima anak murid. Saya nak sibukkan diri saya dengan beribadat kepada Allah. Saya tidak mahu lagi keluar-keluar. Jadi dah tidak mahu lagi." Jadi dia kata, "Tolonglah, saya nak belajar." Dia kata, "Saya tidak ada ilmu. Minta tolong, saya nak belajar juga." Lalulah anak murid kata, "Ajarlah." Anak murid tadi merayu, "Okey, tak apa. Kalau betul kamu nak belajar dengan aku, aku nak kamu datang sebelum daripada subuh." Sebelum daripada subuh. Sanggup tak? Sanggup. Guru tu tadi sengaja tengok. Dia pun pergi balik besok pagi sebelum subuh datang sini. Jadi pagi tu dia pun datang sebelum subuh. Ketuk-ketuk itu, jawab salam, semua masuk. Tengok guru duk tunggu dah. Mengajar ketika tu, dia pun tengok anak murid ni tak tidur. Walaupun dia tahu ngantuk, tapi dia tahan tak tidur. Tidak tidur, dia tahan sampai ke habis. Tidak tidur. Besok pula hari yang kedua sebelum subuh, sanggup lagi belajar lagi. Yang kedua, yang ketiga, dia tengok anak murid dia memang tak tidur dalam masa ketika itu. Tak tidur dalam keadaan mengantuk ke, waktu yang sedap tidur, tak tidur, sanggup mari pula. Lepas 3 hari, kalau macam tu, baru kamu boleh datang jumpa saya. Bila kamu nak jumpa? Bila senang. Lepas zuhur ke lepas asar, bila senang, baru guru tadi terima. Terima. Jadi setengah-setengah guru begitu. Dia tengok keadaan anak murid dia. Jadi dia kata, kalau lah dia dalam majlis ilmu dia tidak tenang dalam majlis ilmu, dia berdongkat, dia tongkat dagu, bersandar, menguap, tidur, ketawa tanpa sebab. Dalam tengah majlis ni bunyi ketawa. Bunyi ketawa tanpa sebab, atau mengangkat suara, dengar suara dia. Suara lain tidak dengar. Dengar suara guru, dengar suara dia, mengangkat suara. Jangan bercakap kecuali setelah meminta izin terlebih dahulu. Dia nak tanya pun dia minta izin, "Boleh saya tanya?" Ataupun dia angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, guru tak layan, dia pun senyap terus. Guru tadi menyampaikan ilmu. Ada sahabat Nabi kan, tengah-tengah Nabi menyampaikan ilmu, dia bangun, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." "Wahai Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Nabi terus menyampaikan ilmu, tak layan. Dia tak layan. Tetapi habis hari itu Nabi panggil pula, tanya, "Siapa tadi?" Siapa tadi? Sehingga kan sahabat Nabi sangka Nabi tidak suka tu. Kalau Nabi suka, Nabi jawab selalu.
Tapi Nabi tambah jawab, bermakna Nabi mungkin tidak suka perbuatan dia. Walau bagaimanapun, lepas pada kuliah ilmu, Nabi jawab balik soalan yang ditanya tadi. Maka dalam keadaan macam tu tidak boleh bercakap kecuali setelah meminta izin terlebih dahulu, kerana perbuatan tersebut seolah-olah tidak menghiraukan syekh. Seolah-olah tidak menghiraukan syekh. Dia tidur, dia ketawa, dia bercakap, dia bersandar, dan sebagainya. Dia dikira tidak menghiraukan syekh, dan juga dia dikira tidak menghormati syekh. Dia kira sudah tidak ada adab dengan gurunya. Sesiapa yang bersuhbah dengan syekh, kemudian dia berkawan dengan syekh, tetapi tidak beradab dan beriltizam, tidak sentiasa bersama dengan guru, mari tak ada, lama tu ada pula, lepas tu tak ada pula, lama tu ada pula, itu dipanggil tidak iltizam. Tidak iltizam, ia akan terhalang daripada mendapat madad. Apa makna madad? Madad ni limpahan rohani, itu dipanggil madad. Limpahan rohani, manfaat dan juga keberkatan mereka. Maka tidak ada berkat, walaupun guru tu ada berkat. Guru tu dari segi harta ada berkat, dari segi dia duduk dengan anak-anak dia pun ada berkat. Kena tengok dia ni dari segi apa dia ada. Anak-anak dia nampak baik dengan isteri dia pun bagus, dia ada berkat dari dia. Kemudian dia pergi mana-mana orang pun suka belaka ke dia. Lepas tu banyak cerita-cerita yang baik tentang dia. Ini bermakna dia ni berkat. Tetapi keberkatan itu tidak sampai kepada kita. Dia tidak sampai kepada kita. Kenapa tidak sampai kepada kita? Apabila kita sudah tidak ada adab. Kerana guru tasawuf ini dia melempahkan rohani dia kepada anak murid dia. Dengan arti kata, apabila saja dia menyampaikan ilmu, ilmu itu merupakan nur. Sebab tu dalam hadis kata, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ulama mengatakan al-ilmu walakinnal ilma nurun yakzibuhu Allahu fi qulubihim, dan ilmu itu adalah cahaya yang dicampurkan ke dalam hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Maka apabila saja guru tadi sudah tidak beradab dengan dia, guru tadi sudah melakukan sesuatu ataupun mempertikaikan guru, ataupun banyak sangat soalan-soalan yang seolah-olah ingin menjatuhkan guru tadi, ingin menjatuhkan guru tadi dalam keadaan dia sudah tidak beradab, lepas tu mengangkat suara yang tinggi dan sebagainya, akhir sekali maka terhalang madad, iaitu limpahan rohani ataupun manfaat ataupun berkat daripada guru tadi, tidak akan dapat berkat. Itu dia yang timbul. Orang belajar 10 tahun tidak ada apa-apa, 20 tahun walau guru hebat-hebat atau bagaimana. Walaupun guru hebat-hebat pun, tapi walau dalam keadaan macam tu, sebab dia sudah tidak ada adab, maka adab zahirnya, zahir dia kena jaga. Dia kena jaga dalam keadaan-keadaan tu. Supaya apa? Supaya keberkatan guru tadi akan sampai kepada anak murid tadi. Yang ketiga, adab seorang murid sedia berkhidmat kepada mereka sekadar termampu, khidmat pada guru mengikut kemampuan kamu. Kalau guru perlukan khidmat, maka khidmat yang termampu kamu. Sesiapa yang berkhidmat menolong orang lain, nescaya dia akan ditolong. Kalaulah dia tolong orang lain, maka dia satu hari nanti Allah Ta'ala akan hantar orang lain yang akan tolong dia. Tapi kalau dia tolong tadi guru dia, lagilah Allah Ta'ala kasih. Kerana guru-guru ini, syekh-syekh sufi ini, tasawuf ini, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka kalaulah kita baik dengan seseorang, kita baik dengan seseorang, nescaya orang yang baik dengan dia pun akan kasih juga kepada kita. Akan kasih juga kepada kita. Kita baik dengan wali-wali Allah, dengan arti kata kita baik dengan wali-wali Allah, maka wali-wali Allah ni kekasih Allah. Bila kekasih Allah, bila kita baik dengan dia, maka Allah Ta'ala pun kasih pada kita. Kita ada sahabat kita, tapi sahabat kita ini ada orang buat baik pada sahabat kita, maka kita pun akan kasih ke dia. Begitulah dia. Sebab itu disebut dalam hadis, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi wali Allah, wali-wali Allah, nescaya Allah Ta'ala akan istihad dia perang. Kerana wali Allah Ta'ala ni, dalam satu hadis kursi ini mengatakan bahawa dialah tangan dengan apa yang dia pegang, dialah mata dengan apa yang dia lihat. Jadi maknanya tangan, lidah, mulut dia itu adalah menepati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan main orang-orang wali-wali Allah Ta'ala, dia kata je, ataupun dia rasa benci, dia rasa marah orang tu, boleh jadi orang tu akan ditimpa bala. Apa benar-benar wali ya? Masalahnya tak wali mengaku wali. Itu masalah tu. Inilah yang berlaku hari ni.
Sebab ada ulama mengatakan bahawa tinggalkan guru yang mengaku dirinya wali. Kalau guru tu mengaku diri wali, tinggalkan guru. Ini ada dalam satu kitab. Kita Arab dia tinggalkan guru yang mengaku dirinya wali. Wali-wali ni tak payah declare. Tak payah declare saya ini wali Allah, tak payah. Kerana wali ini baik wali baik kasyaf, bukan kita beribadat bukan nak cari wali. Kita beribadat kepada Allah nak cari makrifat Allah. Nak dapat tauhid kepada Allah Taala. Itulah. Supaya sudah lagi tidak bergantung dengan amal, sudah lagi tidak bergantung dengan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan, tapi kalau lah dia tu memang benar wali, kalau dia wali ke apa-apa, tak apa, kita kena menghormati dia. Jadi kita cakap dari segi sudut syekh. Syekh ni guru. Jadi kalau guru, naklah kita berkhidmat dengan dia. Jadi bila kita berkhidmat dengan guru, nak saya guru tadi akan kasih dengan kita. Bila guru tadi akan kasih, sebenarnya pintu ilmu makrifat Allah ni Allah Taala beri melalui pintu yang ada pada guru. Anak murid yang derhaka pada guru tak akan dapat barakah. Macam mana nak dapat barakah? Dia akan pergi ke guru baru pergi ke anak murid. Dia tak akan pergi ke anak murid. Guru dia tidak hormat, tak jadi. Pasti melalui guru. Jadi bila guru tak dikasih dengan cara dia berkhidmat, nescaya akan terbukalah limpahan yang berlaku kepada anak murid tadi. Maka dia kata di sini, yang keempat, sentiasa menghadiri majlisnya. Sekiranya dia berada di tempat ataupun negeri yang jauh, maka hendaklah dia sentiasa menziarahinya sekadar yang mampu. Kalau berada tempat, sempat ziarah-ziarah. Tapi kalau ada dekat, ada majlis dia, tak hadirlah majlis dia. Jangan tinggal daripada majlis dia. Baik. Guru ini sebenarnya dia adalah cahaya nur. Maksud guru cahaya, yang kata guru ni bercahaya tu bukan orang tau. Pada guru tadi ada nur, ada cahaya. Mungkin cahaya itu kesan daripada zikir yang dia amalkan. Tarekah yang dia pegang. Jadi dengan zikir-zikir yang amal, dia bercahaya. Ada pun orang-orang yang membuat dosa ini dia panggil zulmat. Lepas tu dalam Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Apa makna gelap? Gelap ni zulmat, gelap ni dosa. Orang-orang yang buat dosa tu gelap. Gelap. Disebut dalam Quran pula, dia kata orang yang buat dosa itu, satu dosa akan ada titik hitam dalam hati dia. Titik hitam. Jadi lama buat lagi dosa, hitam gelap. Bila gelap saja, orang ini, manusia ini, dia belajar ilmu, dia nak mencari cahaya sebenarnya. Hanya dia tak tahulah dia nak cari cahaya. Sebenarnya dia mencari cahaya. Hakikatnya dia mencari cahaya. Apa bukti mencari cahaya? Bila dia belajar ilmu, rasa hati tenang, rasa cerah, rasa nampak, rasa dekat dengan Allah, dah boleh menangis. Dah boleh menangis pada Allah Ta'ala. Itu dia dapat cahaya. Dia dapat cahaya yang Allah Ta'ala beri limpahan kepada dia. Jadi masalah cahaya itu serah pada Allah lah. Kita jangan kata saya akan beri cahaya, itu kita tidak ada. Allah Ta'ala. Jadi bila cari cahaya, kegelapan. Bila kegelapan, manusia duduk dalam kegelapan, maka dia mencari guru. Kalau dia cari guru yang tidak ada cahaya, dia pergi belajar, hati dia gelap agak. Sebab apa hati gelap? Sebab cahaya guru tadi ataupun guru tadi tak ada cahaya, sama-sama gelap. Guru pun gelap, dia pun gelap. Habis gelap belaka. Tak jumpa. Tapi kalau guru tadi dia ada cahaya, pada hati dia ada cahaya. Bila ada cahaya, mari anak murid dia belajar. Anak murid ni gelap. Sebab apa? Buat dosa banyak. Anda kata ada guru ni ada cahaya, maka dia pun duduk dekat guru ni, lalu hatinya bercahaya. Cahaya guru ni akan melimpah ke dalam hati-hati anak murid dia. Lalu anak murid dia pun mari bercahaya. Bila bercahaya, maka terbuka. Berasa insaf, berasa nak mendekati, berasa zuk, orang panggil berasa zuk saja. Sebab tu kata orang ni mengajar sedap tapi tak masuk. Bukan tak sedap tapi tak masuk. Zuk tu tidak ada. Boleh jadi guru tu tidak ada cahaya, ataupun guru tu tidak ada cahaya, ataupun kita gelap sangat, tak masuk cahaya. Tidak masuk cahaya, antara dua tu. Jadi dalam keadaan bila guru tadi bercahaya, kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu. Kita duduk sama dalam majlis ilmu dia. Jadi lama-lama maka hati kita pun akan dapat cahaya. Kita gelap, jadi duduk dalam api, duduk dalam orang yang ada lampu.
Jadi kita boleh tupang dia. Apa tu dia perlu duduk. Tapi sebab tu orang, kalau seorang guru tu dia telah buat perkara mungkar, walaupun anak murid dia tak tahu, dia buat perkara mungkar, kemudian dia pun menyampaikan ilmu, anak murid lari, pas orang lari, lari. Dia pun mikir, apa anak murid aku lari? Anak murid bukan apa, orang mencari cahaya. Tapi bila dia pergi situ, dia pun gelak, dia lari. Padahal hakikatnya dia anak murid tak tahu tok guru dia buat benda apa, masalah dosa benda apa tak tahu, tapi anak murid dengan sendiri lari. Sebab apa? Sebab tidak berjumpa cahaya. Tidak berjumpa cahaya. Maka guru ini yang beramal dengan zikir sebagai contoh, lalu tubuhnya ada cahaya. Ini kita bimbang takut salah faham, dia ingat tubik cahaya. Tubik cahaya dah. Ini dia panggil gelombang. Maka dia kata dalam keadaan tu kena hadir. Bila hadir, hati kita yang gelap menjadi bersih dengan segi tertabiah hati kita. Tertabiah hati kita. Jadi pengalaman saya duduk dengan salah seorang mursyid, ya ini Habib Umar Al-Hafiz, seorang ulama Yaman. Jadi kita pernah duduk sama dengan dia. Satu kehebatan pengalaman peribadi duduk dengan dia, cukup mudah bangun sembahyang malam. Maknanya kita tidur kat dia pukul 3 gong. Kadang pukul 3 dah tidur. Tak boleh tidur dah. Pukul 3 nak tidur. Buat macam kampung itu tak boleh. Nak tidur tu rasa nak tidur, tapi rasa rugi aku, orang pakat bangun belaka tak. Kesan wahani guru tadi kuat, hebat. Dan katanya orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu dia, bila duduk dalam majlis ilmu dia, orang ni dia benda apa dia nak? Atas anak murid tu nak benda apa? Rasa nak tinggal rokok je, rasa malas tinggal rokok. Dia duduk dalam majlis ilmu, Habib keluar dia sendiri tambah. Ni berasa nak benda, berasa nak tinggal TV malas tengok. Duduk majlis ilmu, balik tambah lalu. Ini limpahan rohaniah. Pada guru yang ada tu. Macam saya ni bukan syekh yang salah faham. Saya tunjuk jalan dia. Saya pun mencari juga guru-guru yang mursyid. Jadi cara nak dapat guru mursyid, berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku seorang guru mursyid yang mendidik hati. Lepas tu dalam keadaan macam tu, bila kita duduk dalam majlis syekh tadi ataupun guru tadi, mesti kena ada adab, dan kalau boleh sering ada sama. Jadi orang kita kadang-kadang dia mari sekadar ambil balik. Dia tidak ada guru yang betul-betul mentabiah hati dia. Dia kena lantik guru seorang yang mentabiah hati dia. Ni bagian tasawuf orang ni. Orang ni kita nak pilih orang ni, kita pulang. Dan bagian tasawuf ni kita tak boleh mengatakan guru kita lebih hebat, guru mu tak hebat, tidak. Kita serahlah. Kalau dia mendapat guru yang baik, alhamdulillah, kita doa kepada Allah Taala. Dan kalau Allah Taala kita salah pilih guru, bila Allah Taala tunjukkan kita, berdoa jangan tinggal. Walaupun sudah mendapat guru mursyid, doa lagi, ya Allah tunjuk jalan pada aku. Bukan tak yakin ke guru tadi, bukan tidak yakin, tetapi nak khabar tamu gantung guru, gantung dengan Allah, bergantung dengan Allah, tamu gantung dengan makhluk. Hanya jalan ni kita melalui yang diajar oleh guru tadi. Lalu dia kata, kalaulah oleh kerana kamu ini menghadiri majlis ilmu dia, ini kalau kamu hampir dekat, pergi sama dia, mana-mana pergi belajar dengan dia, dan apabila dia jauh, ziarahlah dia sekali. Ziarahlah dia. Satu lagi amalan yang baik, cuba ziarah orang-orang alim. Dengar orang-orang ni alim, kita pergi jalan ziarah. Pergi jalan ziarah. Di mana ulama-ulama yang banyak? Di Aceh, pergi pondok-pondok. Di mana? Di Jakarta, pergi. Itu bahagian Indonesia. Pergi Patani pula, jumpa ziarah orang-orang alim. Jadi ziarah orang-orang alim ni sebenarnya kita telah mengambil limpahan rohani dia, nur dia tu. Sekurang-kurang dapat terkesan. Begitulah jumpa orang-orang soleh. Pergi Yaman cari Habib ni. Ramai Habib pergi cari. Sekurang-kurang jumpa ulama-ulama, orang-orang soleh, tolong doa, minta pada dia tolong doakan saya. Dapat doa pun alhamdulillah. Ini besar. Maka dikata ziarah orang-orang mereka. Kerana dikatakan ziaratul murabbi. Dia kata ziaratul murabbi tauqa wa tarabbi. Maka dia kata menziarahi murabbi itu memberi peringatan dan tarbiyah pada hati, pada diri dan juga hati. Kita menziarah murabbi.
Orang yang telah dididik oleh Allah, orang yang hati dia dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang hatinya telah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ini murabbi. Nak tahu dia murabbi macam mana? Kalau kita duduk dengan dia, anak murid dia terkesan dari segi rohani dia. Anak dia berlaku perubahan pada anak murid dia. Yang dahulunya orang yang cukup kuat melakukan maksiat, duduk dengan guru capuk maksiat, tercabut maksiat daripadanya. Tengok orang ni, orang yang akhlak dia buruk, duduk dengan guru ni, jadi akhlak dia berubah. Ini di antara sifat murabbi. Dia bukan memberi ilmu sampai pada akal saja, bahkan ilmu itu masuk di dalam hati. Ini murabbi. Ada pun yang sampai ilmu di akal, itu dia panggil muallim. Muallim yang mengajar balik, ada piti faham, tak ada sudah. Maknanya ini muallim. Kita tahu muallim, kita kena cari murabbi yang dapat mendidik hati-hati kita. Jadi disebut dalam hadis, dia kata kamu ini dikatakan bahawa, ini mungkin bukan hadis ni, ini mungkin kata-kata ulama mengatakan bahawa menziarahi murabbi ini, ziarah murabbi ini akan mendapat peringatan dan juga tarbiyah pendidikan hati. Sebab tu ada orang-orang kadang-kadang guru ini dia nak naikkan maqam anak murid dia, malah dia kawan dia. Guru ini jadikan anak murid dia sebagai kawan. Mari ikut saya gini sebab nak didik. Jadi bila duduk saja dengan guru, kesan kita nak tengok dia murabbi. Kalau kita duduk dengan dia saja, balik tu semangat lu buat amal ibadat. Lepas jumpa dia balik semangat nak buat ibadat. Ini guru yang mentarbiyah hati. Inilah guru yang sebenar kita cari sebenarnya. Tetapi guru ini kena ada adab dia dengan dia. Kita duduk dengan dia tu mesti kena ada adab. Kerana apa? Kalau tidak ada adab, limpahan madad, limpahan rohani barakah tidak akan sampai kepada anak murid tadi. Maka sesungguhnya tokoh-tokoh sufi membina sair. Sair ini perjalanan mereka dengan 3 usul. 3 usul. Maka dia kata al-ijtima'u wal istima'u wal ittiba'u. Wa bidzalika yahsulul intifa'. Maka berkumpul. Dia ada 3 usul untuk perjalanan, nak sampai perjalanan makrifat Allah Ta'ala ni. Yang pertama berkumpul dengan syekh-syekh. Berkumpul dengan syekh-syekh. Sebab tu kita buat, kalau ada jumpa syekh-syekh, semua ulama-ulama sufi berkumpul di Aceh jumpa syekh-syekh. Istilah dia kata berkumpul, ijtima', berkumpul. Berkumpul, kemudian mendengar apa yang syekh-syekh kata, itu mendengar. Jadi kita duduk dengan syekh, jangan kita banyak cakap, sebab kita nak ambil ilmu daripada dia. Kita tanya dia buka, ambil ilmu, kita mendengar. Dan yang ketiga, ittiba', ikut apa yang syekh tunjuk, apa yang syekh buat, apa yang syekh tunjuk. Maka dengan cara kita ikut syekh tadi, kita duduk sama dengan syekh, kita dengar syekh kata apa-apa dan kita ikut dia, kita ikut saja. Maka dengan demikian itu akan berhasil manfaat. Kamu akan dapat manfaat dia apa? Kamu akan dapat limpahan rohani. Kalau guru itu kuat, majzub kita. Boleh jadi majzub kalau guru itu kuat dia boleh bagi kau, boleh. Bukan dia bagi, Allah Ta'ala bagi. Dengan limpahan tu anak murid dia boleh jadi majzub. Ataupun dengan limpahan anak murid dia sudah pandai melihat kepada Allah, dapat lupa diri dia. Ya hati dah cinta asyik kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana limpahan daripada guru tadi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara jalan dia, jalan kumpul dengan guru, duduk sama dengan guru. Guru ni yang betul-betul syekh, yang betul-betul murabbi mursyid, dia cakap, bila cakap dapat ilmu, bila kita duduk ni dapat ilmu. Lepas tu bila kita duduk tu dengar tak puas, sedap cakap dengan dia. Sejam pun tak apa, 2 jam pun tak apa. Dia kata, oi, Allah garik dah. Mana dia cakap garik dah. Allah lah dah garik dah, pergi nak cakap lagi dengan dia. Kita dengar sebab nak ambil ilmu. Lepas tu kita ikut dia. Cara dia. Ikut dia. Kenapa? Guru ini cara dia macam ni. Cara dia ikut yang baik lah. Biasa guru akan menunjuk ahwalnya yang baik-baik. Okey, perangai guru ni mendapat pesen dia. Pesen anak murid dia pukul 10 pagi PT, pukul 12 PT kau orang balik. Kalau boleh ikut tak apa lah. Pukul 12 PT pula kau orang. Pagi ada orang PT ke dia. Kata bagus. Ikut kali tu. Pukul 12, pukul 10 dapat PT, pukul 12 kau orang. Pukul 2 nengung.
Mana ada PD pula rugi sungguh. Jadi ittiba ni ikut apa yang ditunjuk oleh guru tadi, nasaya kamu akan dapat keberkatan. Yang ini satu orang tadi sebenarnya dia mengikut guru ataupun bersama guru, dia akan naik, dia akan dapat berkat, akan dapat barakah, dia akan naik maqam melalui berkat guru dia sebenarnya. Limpahan daripada guru dia. Jadi barakah daripada gurunya. Dengan syarat bila dia berkumpul, dia mendengar dan dia menggembirakan hati guru tadi. Jangan dengar dia buat canggah pula. Lawan-lawan guru dia buat canggah. Jadi dia kumpul pula, kumpul sama tu supaya bila guru tadi sudah hati gembira kepada anak murid dia, kemudian dia pun dapat ikut, akan dapat bersama, akan dapat berkat. Berkat tu daripada limpahan berkat guru dia. Dan yang kelima, sabar. Sabar dengan pendirian gurunya dalam mentabiah. Jadi tabiah, guru mentabiah hati dia. Jadi kena sabar kerana guru ini kadang-kadang dia tabiah ikut warid dia. Hari ni warid kena marah nak murid. Marah. Oh, bekan sungguh tok guru hari ni. Dah warid marah. Mari warid kena marah anak murid dia. Marah. Ada warid tu warid kelakor. Hari ni kelakor tu guru. Kelakor suka, pas suka. Tapi janganlah dia kelakor dia tak suka pula. Maknanya dia tabiah. Tapi hari ni muatah aja. Ngajar tak terang. Muak ni gini. Ini malah ngajar duk gini. Ikut. Sebab apa? Sebab guru tadi nak mentabiah hati anak-anak murid tadi. Jadi dia datang ikut warid dia macam tu. Contohnya seperti ketegasannya. Hari tu ada datang ketegasan dia, lalu guru tegas hari ni. Hari ni. Dan dia tegas. Apa tengok muka saya? Tengok kita. Dah tengok muka saya. Tengok kita. Kena ikut dia. Hari dia tegas. Hari marah malam-malam ada ngajar duk tengok ke muka dia tak benda-benda. Tapi hari ni tak boleh. Hari tak boleh. Jadi dia marah. Kita jangan buat pandai lah. Dah apa marah yang boleh. Nak kena anak boleh gini. Dah marah yang boleh tengok. Akhirnya tak boleh pula. Jangan. Dia ada sebab musabak ada. Dia ada ketegasan dia mari. Itu cara mendidik orang ni. Dia tak payah bahar. Tak payah bahar dia. Tak boleh. Dan juga ketidakhirauannya. Kadang-kadang je ni. Anak murid ni buat tak hirau. Tapi di hati kecil dia sayang. Hati kecil dia. Tapi dia tak tahu saja anak murid. Itu cara dia. Dia kena sabar dia kata Allah. Siapa ada cara pak kita. Siapa ada cara pak kita lah sama kita tak. Dia memang sayang. Dia sayang belakang anak murid. Tapi cara dia, orang ni dia tidak hirau. Dan lain-lain yang mana dia bermaksud dengan syarat dia bermaksud membersihkan murid dia daripada kebodohan diri dan daripada penyakit hati. Jadi guru ini yang penting. Carilah guru yang mentabiah hati, mendidik hati. Duduklah dengan dia. Jadi kalau duduk dengan dia, tengok kita duduk 40 hari sebagai contoh. Rasa terkesan. Duduk. Jangan tinggal dia. Kalau kita tinggal dia, tidak boleh salah adab kita memburukkan dia. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Jalani kan ada seorang guru yang menyembah berhala zaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi anak murid lari pergi ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Kan Syekh Abdul Qadir marah. Kenapa kamu tinggalkan guru kamu? Dulu kamu dapat hati kamu itu terbuka hijab. Dapat bersih sebab apa? Sebab guru kamu dari hari itu dia salah sikit dia dah jadi tu dah tu. Jadi jangan tinggalkan. Dan jangan tinggal tok guru dah jadi gitu. Doa ke dia. Tinggal pula kutuk pula lagi tak boleh. Maknanya jangan tinggalkan dia. Kalau kita tinggalkan dia sebab dia sudah berubah dah, perjalanan dia sudah lari dah. Jangan main basisa ya orang yang begitu soleh. Basisa Bal'an ibnu Ba'ura yang dia berdoa makbul lalu tapi di akhirnya berlaku penyelewengan. Jadi kita ni sebagai anak murid tiba-tiba tengok guru menyeleweng, kita jumpa guru yang baik pula, maka doalah guru yang sana. Biar Allah Taala tunjukkan dia jalan yang lebih baik. Doa dan mengharapkan sekali-kali kalau dia meninggalkan guru dia, meninggalkan guru kita kerana kita dah berjumpa guru yang lain, merasakan guru baru itu hebat, jangan mempelekehkan guru yang lama. Tidak boleh mempelekehkan guru yang lama. Boleh jadi kita jumpa guru ini pun melalui guru yang pertama tadi. Jadi kita kena ingat sama, kalau dia salah kita doa supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mempelekehkan guru yang lalu pun tidak digalakkan. Maka dia kata jadi nak kenal guru, kita nak tengok guru ni, tengok anak murid dia mana, terkesan dia.
Anak murid akhlak dah berubah, alhamdulillah, guru tu baguslah. Guru itu baguslah. Mana tengok pada anak murid dia. Jadi anak murid dia dah banyak berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya bila guru tu molek, insya-Allah anak murid molek. Maka dia kata Ibnu Hajar Haisami berkata, banyak jiwa yang tidak mendapat taufik dan hidayat. Ramai manusia yang tidak mendapat taufik dan hidayah kerana apabila melihat gurunya tegas. Manusia tidak dapat taufik dan hidayah apabila melihat gurunya tegas dalam mentabiah nafsu dia, mentabiah hati dia, mentabiah agama dia. Tabiah hati. Daripada tabiah hati itu tabiah nafsu lah. Jadi guru dia tegas. Bila tegas mentabiah nafsu. Kadang-kadang guru tengok anak murid ni dia backing, anak murid dia backing. Dia tahu dah anak murid ni dia punya ego tinggi. Jadi kena backing sikit biar jatuh ego dia. Dia kesombongan dia jatuh. Jadi dalam keadaan macam tu kadang-kadang anak murid tak buah hati. Ketegasan guru ini dia kata banyak orang tidak dapat taufik dan hidayah. Lalu dia lari daripadanya, lari daripada guru. Bila tengok guru tu tegas, maka dia lari daripada guru. Selepas itu dia melontarkan pelbagai keburukan dan juga kekurangan kepada guru tersebut. Dia melontarkan kekurangan. Lontarkan, guru saya dulu gini-gini. Jangan. Jangan. Anak buah saya dia seorang. Dia tinggal, kita tinggal lah. Tak apalah, kita pun tak marah nak kerja apa. Dia kutuk macam-macam. Kita pun tahu dia kutuk benda apa. Lepas tu atau mesej. Minta maaf banyak-banyak. Saya banyak kutuk ustaz. Hari ni Tuhan beri bala saya. Benda apa bala, wallahualam lah. Kita tak pernah doa ke dia. Tapi adab, jangan kutuk. Kamu dah berjumpa guru yang lebih baik, silakan. Bagi diri kita, kalau kata orang lain, ustaz, saya nak pergi jumpa guru, saya jumpa guru lebih baik pada ustaz. Dah silakan. Kalau kamu merasa bahawa guru itu boleh mendidik hati, yang paling penting di hati kamu terdidik, supaya kamu sudah tidak lagi duduk dalam nafsu, tidak lagi duduk dalam akal. Tak boleh nafsu tambah, duduk dalam akal tambah. Habis itu nak duduk dalam apa? Maknanya duduk dalam perjalanan Allah Ta'ala. Dengan arti kata kita ni menyerah diri kepada Allah. Jadi dalam keadaan macam tu dia melontarkan keburukan kepada guru dan kekurangan guru. Lepas tu cerita tentang kekurangan guru. Guru ni pasal ni tersebut, sedangkan guru itu tidak seperti apa yang diperkatakan. Sehingga kan ada ulama mengatakan bahawa aku telah melihat orang-orang yang meninggalkan guru sufi, tidak lain mereka mati dalam keadaan mati yang dia kata aku melihat guru orang-orang meninggalkan guru sufi mati dalam keadaan yang tidak disukai. Mana gitu. Maknanya orang yang meninggal guru sufi tadi. Jadi kalau tinggal, dia kata dalam tinggal dia lampaukan keburukan, kekurangan, sedangkan guru itu tidak sebagaimana yang dia kata. Boleh jadi dia marah guru tu disebabkan ketegasan guru, tapi dia nak marah atas guru tu tegas, dia macam-macam dia kata ke guru dia tadi. Maka dia kata oleh itu jauhkanlah diri daripada terpedaya dengan tomahan tersebut, kerana nafsu memang ingin membinasakan tuan dia. Kerana apa? Kerana ketika itu kamu sudah mengikut hawa nafsu. Janganlah taat kepada nafsu untuk tidak mentaati guru. Jangan. Kalau guru kata jangan balik. Orang dahulu dia tak berani. Dia tak berani. Nak pergi Mekah dia tanya tok guru lagi, pergi Mekah boleh. Nak nikah kau lagi. Tanya boleh tak nikah? Tok guru kata jangan. Ataupun dia tunjuk dah boleh tak nikah? Tok guru kata main ni hanya ni jangan pergi tok guru. Tu contoh je tu. Jadi nak pergi tahu pagi tu sekali. Nak pergi mana-mana tanya tok guru, nak pergi jalan pun tanya tok guru. Tapi nak makan doa tanya. Sekarang bubur nak taipung, jawab taipung je tu. Boleh makan boleh. Jadi bagian tu tak apa. Tapi sehinggakan dia kata apa-apa yang guru itu apa-apa yang dia nak buat kebaikan dia tanya guru dia. Supaya apa? Supaya dia tidak mahu guru dia ini marah ke dia, tidak suka pada dia. Dia betul-betul taat. Jadi akibat tidak taat, lari daripada guru dan sebagainya, maka dia tidak dapat taufik dan hidayah. Sebab tu dema kalau jumpa guru yang benar, kalau rasa hati kita dia ni guru yang benar, boleh mentabiah kita. Kalau kita lari daripada guru yang benar, payah dah kita nak jumpa. Payah dah. Kalau kita jumpa guru yang benar pun, kita jumpa guru yang benar satu lagi. Kalau guru ni pun benar juga,
Oh ni benar, tapi kita lari daripada guru ni. Dia pun limpahan tu tak dapat juga, kena pitu duduk situ. Guru yang pertama tadi. Kena minta izin. Guru kata saya benarkan. Sebab tu Imam Syafi'i bila nak belajar dengan tok-tok guru yang lain, Imam Malik beri izin dulu baru dia pergi belajar. Kalau tak izin tak pergi. Minta izin. Okey. Kamu sekarang dengan saya tak apa, cukup dah. Sekarang ni kamu sambung lagi pengajian, belajar dia Syekh sana. Tanya maknanya. Gitu sekali. Maka yang keenam, tidak memindahkan kalam Syekh kepada orang lain kecuali mengikut kadar kepahaman serta akal si pendengar. Jadi tidak memindahkan kalam-kalam. Jadi memang dah kadang-kadang kita tidak sampai dia punya tu. Macam ni asas dia ni asas dia. Lepas tu kelas hikam yang kita baca tu ada, dia kata tak faham dah apa Ustaz Kamal cakap tahu. Tak faham. Tidak faham. Jadi kena lalulah Minhajul Abidin. Ambil haqaiq tasawuf kena lalu Minhajul Abidin. Bab hikam tu dia tinggi. Dia kena ni makam tajrid macam ni, makam asbab macam ni, mendapat pula tajrid asbab mendapat. Mana dia kata cakap benda tahu tak faham. Jadi kita tak faham jangan pindahkan kalam-kalam. Jangan pindahkan. Jadi akan menimbulkan fitnah. Jadi dia kata tidak memindahkan kalam Syekh kepada orang lain kecuali mengikut kadar kepahaman serta akal si pendengar. Tengok orang ni dia tak boleh terima gibat-gibat tariqah. Jangan cakap gibat tariqah. Dia tak boleh terima. Kita cakap bab fanak mendapat ke panak tahu. Kita kata jazbah mendapat jazbah tahu. Dia pun tak faham benda-benda yang macam ni. Kita jangan lagi cakap benda tu. Apatah lagi kita nak cakap bab mutabak 7. Muwahhid mendapat tu macam-macam tu. Nak cakap mutabak 7 lagi tak apa lagi. Kita nak cakap bab hakikat Muhammad lagi. Dia kena tengok. Lagi kena tengok. Maka dia kata tengok pada akal si pendengar. Ini bertujuan agar diri dan syekhnya tidak dianggap salah. Kalau tidak, syekh tadi akan dianggap salah. Sebab ada syekh kadang-kadang dia pergi, dia tak tahu keadaan suasana. Dia syekh daripada luar negara. Jadi dia tidak tahu suasana masyarakat kampung. Jadi masyarakat kampung ni baru nak mengenai ilmu tasawuf. Jadi dia pun cakap yang tinggi-tinggi. Muhammad dan Allah tidak boleh dipisahkan. Lepas tu adalah kalang-kalang dia yang tu. Jadi orang kampung cengang tak faham. Dah faham dah lah, dah faham. Bang sesat dah. Wa'ari daripada luar negara sesat pula wa'ari. Bukan kat guru tu sesat. Kita tak faham bahasa dia tu. Lepas tu kalimah sufi dia bawa tu kita tidak faham. Lalu kita kata tu guru sesat. Tak guru sesat. Kita pun khabar mindahkan kalam. Jadi dia kata kita ni kalau nak cerita-cerita pun apa yang syekh tu cakap kita faham. Dia ni tak faham, jangan cerita. Nanti kalau kita cerita ke orang, orang pun sebar orang lain. Akhir kali daripada kalam kita, syekh kita yang dapat buruk nama. Maka kita kira tidak beradab dengan syekh. Walaupun syekh tu tak tahu, main mana orang boleh tahu aku ni. Siapa orang kata aku sesat, orang tak faham apa yang aku cakap ni macam ni. Daripada mana? Daripada anak murid dia. Anak murid yang pindahkan percakapan. Maka anak murid yang memindahkan percakapan guru menyebabkan guru terfitnah. Guru dituduh sesat dan terfitnah sebagainya, maka dia kira anak murid itu dikira sudah tidak beradab dengan guru. Sudah tidak beradab lagi guru. Walaupun guru tak tahu anak murid dia hak nesa tahu duk sibuk. Padahal kita cakap bahasa tinggi-tinggi ini hakikat Muhammad, ini dah mutabak 7 dah ni. Maka dia kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hadisun nas bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazziballahu wa rasuluhu. Hadisun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazziballahu wa rasuluhu. Bercakaplah kamu dengan manusia terhadap perkara yang mereka ketahui. Kamu cakaplah dengan manusia dengan ilmu yang kamu faham. Ataupun dengan bahasa yang orang faham. Jangan cakap bahasa yang kita faham orang lain tak faham. Macam kita aqaidah tasawuf ini dia bahasa mudah. Orang awam molek kita ambil tasawuf banyak. Saya cakap yang tinggi-tinggi. Jadi kalau hikam itu tinggi. Hikam tu tinggi. Lagi-lagi tinggi ma'ajul afan kita. Darun nafi yang tu kita tinggi-tinggi tasawuf. Bagi orang awam, bagi orang biasa tak tinggi pula. Maka dia kata bercakaplah kamu dengan manusia terhadap perkara yang mereka ketahui. Apa yang mereka boleh pergi, apa yang mereka boleh faham. Adakah kamu suka bahawa Allah dan Rasul didustakan? Akhir kali mereka itu mendustakan Allah dan Rasul.
Maknanya orang yang membawa ilmu agama, orang yang membawa ajaran Allah dan Rasul didustakan. Sebab apa? Sebab kamu bercakap dengan orang yang tidak faham. Jadi akibat kamu bercakap menyebabkan nama syekh tadi, nama syekh kamu tadi tercela, kamu pun dikira terhijab juga rohani. Limpahan, madat limpahan rohani guru tak dapat juga pada kamu. Ilmu pun tidak dapat, barakah pun tidak dapat. Sebab apa? Sebab kamu memindahkan percakapan guru kepada orang yang tidak memahami kalang-kalang guru. Lepas apatah lagi kita sendiri tak faham guru tu cakap. Bila guru tak cakap, kita pergi hurang pula. Begini masuk dia, wah, kau sesat asal. Boleh orang kampung, mana siapa belajar tok guru tu sesat. Kawan tok guru tu tak sesat. Tetapi oleh kerana tu maka adab guru tu sudah tidak ada kerana menceritakan ilmu tadi kepada orang yang tidak layak. Sehingga kan dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan Ali Zainal Abidin katanya, kadang-kadang aku menyembunyikan ilmu kerana apabila aku berkata nasib orang akan menyesatkan aku. Lalu orang mengatakan bahawa aku ini halal darah, dan orang mengatakan bahawa membunuh aku ini adalah perkara yang terpuji. Sebab tu disembunyikan ilmu. Maka ada ulama mengatakan ilmu yang disembunyikan itu hakikat Muhammadiyah, dan boleh jadi juga murtabat 7 ke, wallahu a'lam. Tapi katanya hakikat Muhammadiyah di antaranya. Kalau gaya dipahamkan bahawa ilmu tu seolah-olah sesat, tetapi sebenarnya tidak sesat. Hanya ilmu tu tinggi perbahasan dia. Wallahu a'lam. Kita sambung ke datang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man sanna alaihi an-nabi sallu